continue with, kita akan sambung dengan algoritma heuristik, okay? Okay, istilah heuristik, apa tu, do you know what is heuristik? Idea. Ada okay. Heuristik misalnya jalan penyelesaian yang it is like when you do problem solving, bila kita menyelesaikan suatu masalah, kita selalunya menggunakan strategi heuristik. Maksudnya strategi itu mungkin memberi jawapan dan mungkin tak memberi jawapan, tapi kita mencubanya. Okay, dari heuristik. Okay, heuristik bagi algoritma, heuristik ialah suatu algoritma yang cuba mencari penyelesaian, tetapi dia tidak menjamin bahawa penyelesaian itu ialah yang terbaik. Okay, that means apabila kita menggunakan algoritma heuristik, kita cuba menyelesaikan suatu masalah, tetapi kita tidak pasti yang algoritma yang kita gunakan itu adalah yang paling optimal dari segi kos masa pengiraan. Okay? Mungkin algoritma yang kita gunakan itu cepat dan pantas, tetapi dia tidak memberi jawapan yang paling baik. Dia hanya mungkin memberi satu penghampiran sahaja. Can you understand that? That is algoritma heuristic. Okay? Okay. Okay. Algoritma heuristik ini kita boleh melihat dengan jelas apabila kita mengkaji masalah travelling salesman problem. So this is a very famous problem. It's called the TSP problem, travelling salesman problem. Okay. Jadi untuk menyelesaikan masalah travelling salesman ini, kita salah satu algoritma yang digunakan ialah algoritma nearest neighbor, NN algoritma. Okay. NN algoritma ini adalah sejenis algoritma heuristik. Okay. So this one, NN ini adalah algoritma heuristik. Okay. Is a heuristic algorithm. Okay. So bagaimana, okay, kita lihat satu contoh bagaimana kita nak selesaikan masalah travelling salesman ini menggunakan algoritma heuristik. A travelling salesman problem ialah seorang jurujual, dia hendak melawat beberapa bandar, okay, di suatu kawasan. Dia hanya hendak melawat setiap bandar sekali sahaja. Okay, dia hendak melawat setiap bandar sekali sahaja, kemudian pulang ke bandar asal. Tujuannya ialah dia hendak menjimatkan kos dan dia hendak menjimatkan jarak perjalanannya. Okay, jadi kos dan jarak perjalanan adalah faktor kritikal di sini. Jadi bagaimana dia boleh melawat setiap bandar dalam masa yang paling pantas, okay, tanpa melawat setiap bandar lebih dari sekali. Okay. Jadi algoritma yang digunakan di sini ialah seperti yang ditunjukkan di sini. Okay. Langkah pertama, pilih satu bandar secara rawak. Okay. Katakan kita ada bandar-bandarnya di sini. Okay. So say this is A, this is B, this is C, and this is D, and this is E. Okay. Katakan pada raja ini kita ada 5 bandar di sini. Okay. Jadi langkah pertama ialah dia akan pilih satu bandar secara rawak. Langkah yang kedua, tentukan bandar yang terdekat kepada lokasi bandar semasa dan pergi ke sana. Jika masih ada bandar yang belum dilawati, ulang langkah 2. Okay. Langkah 2 akan diulang sehingga semua bandar telah dilawati. Okay. Kemudian kembali ke bandar permulaan. Okay. So kita lihat bagaimana jurujual ni akan bergerak. Katakanlah dia mula daripada A. Dia pilih A sebagai bandar. Okay. Bandar pertama dia secara rawak. Dia pilih A secara rawak. Jadi dari A, dia akan bergerak ke mana? Okay. Jarak antara A dengan E ni ialah 2. A dengan E. Okay, let me tell you first. I think this is a little bit confusing here. A hingga D ialah A hingga E ialah 2. A hingga B 13. B, C 9, C, D 21, D, E 7. Yang itu jelas, okay?
A ke D ialah 21, E ke B ialah 4. This E ke B ialah 4, this 4. A ke C ialah 5. E ke C ialah 1. Okay, so now where will he go first? Bandar yang terdekat kepada A ialah C. E. yeah, C is 5, but E is 2, right? E. So mungkin dia akan E is nearest to the A, right? So Yes. mungkin dia akan pergi ke E dulu. So from here dia akan gerak ke sini. So dah tiba di sini ya. A kepada E. Lepas tu dari E C. C, dia bergerak ke C. Okay, dari sini goes to C. Okay, from C kalau pergi this way is 9, this way is 21. Yang ini dia sudah pun melawati E, tak perlu. A pun tak perlu. So dia pergi ke mana? B. B. B ke B ya. B. And from B dia akan pergi ke D. D kan? D. And then dia kena balik ke tempat asalnya. So dia akan balik ke A. Yes. Okay, I can draw it. Okay. Dia akan balik ke A. So what is the distance yang dia telah travel? A to E is 2 kan? 2. And then E to C 1. 5. 1. 1. Sorry. C to B 9. 9. B to D 5. And D to A 21. So what is the distance traveled here? In 38. 38. 38. Yes. So he has traveled 38. Okay. So ini adalah satu penyelesaian, tapi mungkin this is not the optimal one. Okay. Okay, let's see what happens if it starts from B. Kalau dia bermula dari B, which is the nearest one to B? E. Okay, from B will be E. E. Team E, yeah? Okay, B to E, okay. And then B to E, okay? And then from E? C. A. C. C, yeah? Okay. E to C, okay. From C? A. C to A. And then to D. And then back to B. B. So B to E is 4. 4 plus E to C is 1. 1. C to A is 5. A to D is 21. Plus D to B is 5. C to A is 5. What is this? Oh, this is 9, huh? This one is 9, okay? D to B is 9. Plus, okay, so how much is this? 40. 40? 20, yes, 40, yeah? 40. So you see it's different, okay? It's different. So jika dia bermula daripada A, he melalui jarak 38. Tapi jika dia bermula dari B, dia akan melalui jarak 40. Jadi, jarak yang dilaluinya bergantung kepada tempat permulaannya. Okay? Jadi, that is why this algoritma dipanggil algoritma heuristik. Dia memberi penyelesaian kepada satu masalah. Tetapi penyelesaian itu mungkin tidak optimal. Contohnya kalau dia mula dari B, dia sampai ke
dia melalui semua bandar itu sekali, tapi dia mengambil jarak 40. Di sini ada penyelesaian yang lebih baik, 38. Dia kalau dia mula dari A, is lebih baik kan? Dia lebih menjimatkan kos dan jarak perjalanan. Okay? So that is why this dipanggil algoritma heuristik. Algoritma heuristik ialah algoritma yang menyelesaikan sesuatu masalah dengan mencari jawapan terhampir. Okay? Dan algoritma ini adalah pantas dan cepat serta menjimatkan masa, tetapi tidak menjamin memberi penyelesaian yang paling optimal. Understand? Boleh? Okay. Okay, so so that's algoritma heuristic. Okay. Okay, next we'll look at okay, algoritma heuristik untuk masalah bin packing. Okay. So kita hendak lihat bagaimana menggunakan algoritma heuristik ini untuk masalah bin packing. Okay, what is bin packing? Okay, bin packing bererti kita ada objek-objek yang berlainan saiz atau isi padu dan kita hendak susunkan objek-objek ini di dalam suatu bin atau tong atau suatu kotak yang bersaiz lebih besar. Okay, ini dipanggil bin packing. Bin packing means we want to arrange a lot of objects inside a bin. Bin ini mungkin suatu bekas, mungkin suatu ruang, mungkin suatu luas permukaan. It's just a space. Okay? Contohnya, semasa kita nak pindah rumah. Okay? So kita nak, we want to pack all the things onto the lorry, right? So kita nak susun dalam cara sedemikian cara supaya kita boleh membawa muatan yang maksimum dalam satu perjalanan supaya kita boleh menjimatkan bilangan perjalanan dari rumah ke tempat baru. Okay, that is one example of bin packing. Okay, dan tujuannya ialah kita hendak menggunakan masa atau ruang dengan cekap supaya dia akan menjimatkan kos. Okay, contohnya kita hendak ekspor barangan ke luar negara. Okay, jika kita nak, bila kita pack barang itu, kita nak pastikan kita letakkan barangan semaksimum mungkin dalam kotak itu untuk menjimatkan kos. Okay, supaya kita tak perlu gunakan banyak sangat kotak untuk menghantar barang. Okay, itu adalah masalah bin packing. Do you understand that? Is that clear? Yes. Okay, so kita boleh gunakan algoritma heuristik untuk bin packing. Ada 3 jenis algoritma heuristik untuk bin packing, iaitu algoritma first fit, algoritma fit decreasing, dan algoritma full bins. Okay, so ada 3 jenis algoritma untuk menyelesaikan masalah bin packing ini. Okay. Let's look at algoritma first fit dulu, okay? Algoritma first fit. Okay, this is algoritma first fit, okay? Okay, bagaimana algoritmanya? Algoritma ini terdiri dari 2 langkah seperti yang kita lihat di sini, okay? So, langkah pertama ialah ambil item mengikut urutan yang diberi. Kita tak boleh tukar urutan item-item itu, okay? Kemudian, letakkan setiap item ke dalam bin pertama yang dapat memuatkannya. Okay? Mula daripada bin pertama setiap kali. Okay. Contohnya, letakkan nilai-nilai ini dalam bin menggunakan strategi first fit. Okay? Soalannya, berapa bin yang paling minima yang diperlukan jika saiz bin ialah 1? Okay? Contohnya inilah bin yang kita nak gunakan. Bin seperti yang saya beritahu anda tadi ialah satu ruang. Okay? This could be a kotak or it is a tong or something like that. Okay? So kita nak tahu berapakah bin yang paling minima yang diperlukan jika saiz bin ialah 1.
Jika kita tambah semua ini, berapa agaknya yang kita dapat? If we add all this together, how much do you think we will get? What is 0.4 plus 0.4 plus 0.4 plus 0.8? How much? 2.8. 2.8. Okay. Kalau 2.8 bahagi dengan 1 is 3. jawapan 8, right? So jawapannya kita mungkin gunakan lebih kurang 3 bin. 3 bin ialah paling minima. Okay? Mungkin dah kita akan gunakan the minimum is 3 bin, mungkin lebih dari itu. Okay? Jadi kita lihat berapa bin yang kita perlu gunakan. Okay? So mengikut algoritma ini, ambil item mengikut turutan yang diberi. So the first one here is 0.4. Jadi kita ambil item ini, masukkan ke dalam bin yang pertama. Okay? So say this is 0.4. Kita dah masukkan item pertama di sini. Okay? Kemudian ambil item kedua dan semak. Boleh tak kita letakkan dalam bin pertama? Adakah masih ada cukup ruang? Ya? Masih. Yes. So we put in item yang kedua di sini. So this is 1 0.4, 2 0.4. Okay. Kemudian item yang ini dah habis lah. Yang ini dah. Kemudian yang ketiga also 0.4. So always kita mesti semak bin pertama dulu, mula daripada bin pertama, okey? Boleh tak kita letakkan ini dalam 0. bin ini? Ada tak cukup ruang di sini? Tak. Tidak. Tidak. Okey, jadi kita kena buka bin yang kedua. Okey? So we open a new bin, we say that, So kita buka bin yang kedua, okey? So take the third one sini, masukkan di sini. Okay? So this is 0.4. Ini dah habis. Yang keempat, cek dulu bin pertama. Boleh tak masuk bin pertama? Tak boleh. So, cek bin yang kedua. Boleh tak masuk dalam bin kedua? Boleh. Jadi, masukkan ke dalam sini 0.4. Yang ini pun dah habis. Sekarang 0.3. Boleh tak masuk dalam bin pertama ini? Tak boleh. Tak boleh. Bin yang kedua? Tak. Tak boleh. Tak. Jadi kita kena buka satu lagi bin. Jadi kita masuk ke dalam bin yang ketiga. 0.3 ni kita masuk dalam bin yang ketiga. This is 0.3. Okay. Okay, this one 0.3 check dulu. Bin pertama boleh? Tak boleh. Bin kedua boleh? Tak boleh. So masuk dalam bin yang ketiga. Okay. Yang ini dah habis. Yang this one check dulu bin pertama boleh? Tak boleh. Bin kedua boleh? Tak boleh. So bin ketiga boleh? Okey, boleh masukkan dalam sini. So this is 0.3. Finish. So kita ada satu lagi, okey? Yang ini boleh tak masuk dalam bin pertama? Tak boleh. Bin yang kedua? Tak boleh. Because this one balance di sini ada 0.2, 0.2, sini 0.1. Boleh masuk dalam bin yang ketiga? Tak boleh. So we have to open a new bin. So 0.3 ini kita masukkan dalam bin yang baru. Okay, so kita dah masukkan ini. Okay, jadi kita ada 1 bin, 2 bin, 3 bin, 4 bin. Sekarang kita telah gunakan 4 bin untuk menempatkan semua nilai-nilai ini. Jadi bilangan min yang paling minima yang diperlukan jika saiz bin ialah 1 ialah 4. Okay. Tadi kita dah cuba anggarkan, okey? Kita telah mencari sempadan bawah. Ini kita panggil ini sebagai sempadan bawah atau lower boundary, okey? Kita telah cari sempadan bawah bagi nilai bin yang kita perlukan. And we have already found that kita perlukan paling minimum is 3. And then when we do it, actually jawapan kita ialah 4. Okey, so jadi jawapan kita selaras dengan sempadan bawah kita lah. Okay, so this is how kita buat algoritma first fit. Okay, kita ambil item mengikut urutan. Kita tak boleh ambil yang ini dulu letak di sini atau ambil yang ini dulu letak, tak boleh. Kita mesti mengikut urutan. Okay, letakkan setiap item ke dalam bin pertama yang dapat memuatkannya. Okay, kalau bin pertama tak dapat memuatkannya, kita buka bin yang baru. Tetapi bila kita tempatkan item yang kedua, kita mesti mula semula daripada bin yang pertama, semak-semak sehingga kita
boleh memuatkannya. Okay? Any questions? No. You can understand this? Yes. Everybody okay? Alright. Oh, Okay, so we're going on to the algoritma yang kedua. Okay, kita lihat satu lagi contoh. Okey, contoh yang kedua, okey. Kemaskan barang-barang berikut dalam bin berukuran 20. Okey. So your size bin sekarang ialah, kita tahu size bin kita ialah 20. Okey. Berapa bin yang diperlukan jika anda menggunakan algoritma first fit? Okey, so kita buat apa? Kita ambil buka bin pertama. Okey. Buka bin pertama. Okay, sebelum itu, let's count the sempadan bawahnya. What is the sempadan bawahnya? So, jumlahkan semua nombor-nombor ini, berapa yang kita dapat? Lapan tambah 7 tambah 14, all this how much do you get? 4.7. How much? The total, what is the total of all this? 94. 94. 94. Okay, 94. Jumlah muatan kita 94. Size bin ialah 20. So, 94 divide by 20, what do you get? 4.7. How much? 7. 4.7. 4.7, okay? 4.7. Jadi ini lebih kurang 5. Jadi bilangan bin yang paling minimum yang kita akan gunakan ialah 5. This is for us to check our answer, okay? Okay, sekarang kita muatkan dalam bin kita. So this size bin kita is 20. This is lebih kurang 10. Katakan, okay? So the first one kita masukkan dalam bin pertama, say it's here already, okay? This is 8, ah. Okay. 8 sudah masuk, okay? Sekarang 7. Boleh tak kita masuk 7 dalam bin pertama? Boleh? Boleh. Yes, right? Okay, so this is 8, this is 7. Berapa yang tinggal di sini? 5. 5, yang tinggal 5, okay? 8 dan 7 dah habis. Sekarang kita nak masukkan 14. Boleh tak kita masukkan 14 dalam bin pertama? Tak boleh, dah Tak. cukup. Tak boleh. So, buka bin yang baru, okay? So, buka bin yang baru dan masukkan 14 di dalam sini, okay? So, this is 14. Okay, this is 14. Tinggal di sini masih tinggal 6, okay? Kemudian 9. 9 boleh tak masuk dalam bin pertama? Tak boleh. Bin kedua? Tak boleh. Tak boleh. Jadi, kita kena buka bin yang ketiga. Bin yang baru. Ha? Open the bin yang baru. Masukkan 9 di dalam sini. So, say this is 9. Ha? Okay. Kemudian kita ada 6. 6 boleh tak masuk dalam bin pertama? Tak boleh. Bin kedua? Tak boleh. Okay, Boleh. kita masukkan dalam bin yang kedua ni. So, we have 14 here and we have 6 here. Okay. So, 6. Tak. 9 boleh tak masuk bin 1? Tak boleh. Bin kedua? Tak boleh. Bin ketiga? Boleh. Bin ketiga boleh, ya? Okay. So kita masukkan dalam bin ketiga sini 9, okay? 9. Tinggal di sini balance is 2, okay? So 9. Okay. So 9 finish, ya? Okay, then we have 5. 5 boleh tak masuk dalam bin pertama? Boleh, ya? Okay, so 5 dah masuk dalam bin yang pertama di sini. And then we have 15. 15 tak? Bin pertama dah penuh. Bin kedua pun dah penuh.
bin ketiga ni hanya 2, tak boleh. So kita kena buka bin yang baru. Okey. So masukkan 15 dalam bin yang baru ini. This is 15. So kita tinggal 5 di sini. 6 boleh tak masuk dalam bin yang 1, 2 dah full. Bin yang ketiga tak boleh ya. Bin yang keempat pun tak muat dah 6. Jadi kita kena buka bin yang baru. Okay. So 6 letak di sini dan bin yang baru ini. This is 6. Okay. 7. So mula dari 1 tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Masuk dalam bin yang kelima ni. Okay. So ni lah 7. Tinggal sini berapa? Tinggal 7 ha. Okay. Sekarang kita ada 8. 8 boleh tak masuk dalam sini? Dalam sini tak boleh di sini? Tak boleh di sini? Tak boleh kan? So kena buka bin yang baru. Oh, cukup bin ha. Okay. So kita masuk 8 di sini ya. Okay, 8. So how much space do we have left here? We have 12 left here, okay? So inilah bin 1, bin 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa bin yang kita telah gunakan? 6. Sempadan bawah kita tadi ialah 5. So we have used, this is the minimum that we can use, but we have actually used 6. Okay. So jika anda lihat di sini, jawapan kita it is not paling optimum because we have space, wasted a lot of space here. Masih ada ruang dalam bin-bin yang lain. Jadi jawapan kita ni mungkin bukan jawapan yang optimal, tetapi adalah jawapan yang kita dapat secara pantas dan cepat. Okay. Algoritma first bit membantu kita menyelesaikan masalah bin packing. Okay, this one? Boleh faham? Okay. Boleh. Okay, one more contoh. Okey, satu lagi contoh, okey. Sebuah kilang kayu menjual papan kayu sepanjang 12 kaki, okey, untuk membina rak garaj anda, okey. Anda memerlukan kayu dengan panjang berikut, okey. So anda hendak bina satu rak di dalam garaj kereta anda. So rak anda memerlukan panjang kayu-kayu seperti yang diberikan di sini, okey. For all the shelves lah, okey. Cari berapa banyak papan kayu yang perlu anda beli dari kilang kayu menggunakan algoritma first bit. Okay. So sekarang, what is your size bin? 12. Berapa? 12. 12, yes. Sebab panjang kayu itu ialah 12 kaki, okay. So size bin ialah 12. So kita cari dulu sempadan bawahnya. Okay, help me define the sempadan bawah. Jumlahkan dulu. 77 kau. Sure, everybody correct? 77 bahagi dengan 12. So how much is this? 12 times? Berapa ni? 6.41. Correct? Betul? So ini lebih kurang 7. Okay? So bilangan bin minimum yang kita perlukan is lebih kurang 7. 7. So what's in the bin 1? Bin 1, so size bin ialah 12. Bin 1 ialah 8. Tinggal 8. kan? So we need another bin, right? Yeah. Yes. Puan, saya ada soalan. Yes? Yes? Why not sempadan bawah tu is 6? Because 6.4 kalau digunakan is 6. Di sini kita kena ambil yang
lebih besar. Sebab minimumnya 6.4 bin. Artinya kita perlukan bin yang lebih besar daripada 6.4. Jadi kita mesti ambil 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, I'm just putting 8 bins here, okay. Okay, let's see how many we need to use. So 8 kita dah masukkan di sini. Ke 8 yang kedua ini, tak, bin pertama tak muat, jadi buka bin yang kedua. Kita muatkan 8 di sini, okay. Bakinya 4. 5 tak muat bin pertama, tak muat bin kedua, jadi kita masukkan dalam bin yang ketiga. Ini dalam 5, kita ada balance di sini berapa? 15, we have 15 left, okay. So 3 ni muat dalam bin pertama tak? Muat kan? So 3 masuk di sini, balance 1, okay. Dan 5 tak muat bin pertama, tak muat bin kedua, masuk dalam bin ketiga. Okay, so 5, balance here is another 2, we have a balance another 2, okay. So this one dah habis. 5, sekali lagi, tak muat, buka bin yang baru. 5. So this is 5, this 5, tak muat, masuk dalam sini. So it's 5 here, okay. Did I do an extra one? Correct, huh? Okay, so it's correct, right, so far? So the next one is 6, 6, tak muat di sini, tak muat di sini, tak muat di sini. Does it muat here? Sini balance here is 2, so tak muat juga. So masuk dalam bin yang seterusnya. Ni ialah 6, okay. This one, so you must always check from the beginning, tak muat, so masuk dalam bin di sini, muat kan? This is 6 kan? Because the whole thing is 12, 6 and 6 dah habis. So sekarang 8 mula dari bin pertama tak muat, jadi kita letakkan di bin yang baru. This is 8, tinggal di sini 4, So this one finish, satu lagi 8. So we check dari awal tak muat, jadi buka bin yang baru, masukkan 8 di sini. Okay. Now 4, mula dari 1 tak muat, yang bin yang kedua ni muat, so masukkan 4 di sini, okay. Dah habis. Dan 4 yang ni tak muat di sini, tak muat di sini, tapi muat di sini. Yes, so muat di sini. So dah habis. Kan 2. Bin pertama tak buat, bin yang ketiga muat di sini 2. So 2 dah habis ini. So how many bins kita gunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jadi bilangan papan kayu yang kita perlukan ialah 7. Yes. Jangan tulis bilangan bin, bilangan papan kayu yang diperlukan ialah 7. Okay, so it is the minimum here. Walaupun ada bin yang tak lengkap, tapi kita masih perlu membeli 7 keping papan kayu untuk memuatkan atau untuk supaya kita dapat membina garaj ini. Okay, so this is algoritma first fit. Okay, so seterusnya kita